lah ambil ijazah. Waktu saya sebut atas jalan amalan. Tapi hak biasa disebut kalau saya sebut atas jalan umum, baca zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Dah. Sebenarnya nak murah rezeki senang je. Banyakkan bersedekah, tu je. Kalau duk amal zikir bagai gapo, sedekah kedikut nak keluar. Payah kau. Ada orang panggil kawan-kawan kita dah. Dia buka kedai makan. Panggil kawan-kawan kita mari baca Yasin supaya kedai dia ni apa nama ni, Allah Taala murahkan rezeki. Panggil baca Yasin jamu air teh. Panggil baca Yasin jamu air teh 1 jam. Makanan tak ada, biskut apa tak ada. Nanya ada. Gitu. Ada. Tapi biarlah nak buat macam mana. Majlis bukan saya hak saya ni anak murid ikut tok guru je. Saya pergi satu tempat kediaman yang mewah. Tak, masuk rumah dia di ruang tamu. Saya tengok ada satu patung dalam bentuk gajah tak silap. Dah, dia macam tabung duit. Dah, tapi bentuk gajah seekor duduk alam cermin. Itu patung makhluk hidup. Dah, dalam hadis sebut ada benda macam tu, malaikat rahmat tak masuk dalam rumah. Tapi sebab majlis tu bukan majlis saya, orang jemput saya untuk lead apa. Nah, kita ikut orang kita diam lah. Takkan pandai-pandai kita pula nak pergi jumpa tuan rumah begini-begini. Saya mengajar satu tempat, yang panggil saya mengajar tu dia pakai gelang tangan. Asal saya pernah sebut kot, saya mengajar satu tempat, yang panggil saya mengajar dia pakai gelang tangan. Saya duduk tengah fikir cara macam mana aku nak tegur. Takkan kali pertama dia panggil ceramah dah kita tegur lalu. Tunggu dululah, tunggu kita tarik minat, biar dia minat mengaji, minat dengar kuliah. Bila dia sudah syok apa itu ini, dah ada keterikatan antara murid dengan guru. Kita ajar pula tentang adab apa semua sekali. Ketika tu baru kita mula cuit dia. Orang lelaki perhiasan yang dilarang antaranya pakai rantai leher, antaranya pakai gelang tangan, walaupun diikat dengan tali rupiah ataupun benang ikat. Tak, buat perhiasan tak boleh. Orang lelaki perhiasan dia jam, spek mata. Spek mata nak pakai spek mata hitam apa tak, perhiasan. Lepas tu cincin. Orang lelaki ada pun pakai ni bukan perhiasan, ni sebab kampung ni. Ni kampung. Ya. Gelang ubat. Ada orang kata gelang magnetik. Dah boleh. Setakat ni yang kita dapat daripada sumber yang sahih, tidak ada satu kajian saintifik pakai gelang magnetik itu ada kaitan ataupun membantu dari segi kesihatan. Pakai gelang boleh turun darah tinggi ke kecil manis lagu mana. Dah. Ada pun maslahat macam kita pergi ke Mekah pakai nak tanda dah, ataupun kita masuk apa? Masuk tempat water park tu dah. Masuk water park kan dia pakai gelang tu tak? Pakai gelang tu apa? Sebagai tanda kita bayar tiket tu. Pakai kat tangan tu tak apa. Hak kata ni hak pakai hari-hari ni duduk buat perhiasan pakai gelang. Tapi nak sebut tempat kita mengajar, yang rumah kita pergi tu ada patung. Ada patung. Saya tengok patung. Saya pergi ke rumah adik saya. Adik saya dia kerja kat Kuala Lumpur. Bini dia kerja di Raut. Kahwin sama-sama Kelantan lah, orang dekat rumah, dekat Bacok tu juga. Cuma kerja jauh-jauh. Saya tak sempat lagi nak pergi rumah adik di Raut tu. Kebetulan cuti raya Cina hari tu, saya pergi ziarah lah ke rumah dia. Bila saya pergi ziarah rumah dia, sebab dia mengadu kata bini dia ni, adik ipar saya ni, tidur malam selalu duduk kena tindih, dia kata. Jadi dia duduk cerita pada saya, tanya pada saya macam mana. Saya pergi rumah dia. Bila pergi rumah dia, saya tengok biasalah orang muda
adik saya umur 22, baru kahwin, baru 2-3 bulan kahwin. Orang muda sewa rumah 2 tingkat. Bawah tu adalah perabot, TV, benda-benda rikah dah, mesin basah apa. Lepas tu di dinding ni dia letak ukiran, nak suruh nampak cantik lah sikit, ada ukiran kat dinding tak? Dengan bunga. Tapi ada gambar beberapa ekor rama-rama. Pasal bila gambar bunga ada rama-rama jugalah. Saya pesan pada, saya kata minta tolong buang gambar rama-rama ni, pasal dia gambar makhluk hidup. Buang. Kalau makhluk tak hidup tak apa. Gambar kereta, gambar kereta tak apa. Gambar sungai, gambar laut, gambar pokok unga, gambar motosikal. Dah, tapi gambar makhluk hidup, binatang ke apa nama ni, ikutlah patung-patung apa benda ke. Jadi benda macam tu benda yang boleh menarik unsur-unsur yang tak baik ni dalam rumah. Baik. Poin sebut adalah perbincangan nama-nama Allah tadi. Bila kita sebut dengan Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits, kita pun doa pada Allah. Apa doa? Dah, baik. Dan makna sedia itu ialah barang yang ada yang tidak didahului tiada, atau dikatakan barang yang ada yang tidak ada permulaan bagi adanya. Yang ada di permulaan, yang tidak ada. Ya. Dan makna sedia itu ialah barang yang ada yang tidak didahului tiada. Yang kata ada tu tidak, bukan asal daripada tak ada. Atau dikatakan dengan makna sedia ni juga boleh dikatakan barang yang ada yang tidak ada permulaan bagi adanya ada barang. Betul lah tu. Maka dia sebut sedia inilah yang kata hakikat ada dengan tidak didahului tiada, ataupun ada dengan tidak ada permulaan bagi ada. Inilah dikatakan sedia yang zati, sedia yang merujuk kepada zat Allah. Zati itu yang kita kata merujuk pada zat Allah. Maka zat Allah ini adalah satu zat yang ada dengan tidak ada permulaan bagi ada. Sebagaimana yang kita urai tadi. Pernah jumpa juga dalam kalangan anak murid saya, ada kakak yang mengadu pasu bunga rumah dia. Dah, pasu bunga bentuk haiwan. Macam mana tu dia kata? Dia kata jangan simpanlah, bagilah pada orang lain. Pecahkan kau. Sayang nak pecah ustaz, bagi pada orang lain. Dalam hadis sebut kalau ada gambar-gambar patung macam tu tak, patung rimau ke patung apa, potong dekat bahagian kepala. Biar terpotong, jadi tidak sempurna, tidak lengkap sebagai satu jasad yang sempurna. Sebaliknya terpotong, ada kecacatan. Buat apa? Larangan pada hadis patung-patung macam tu, malaikat rahmat tak masuk. Buat apa kita nak pertahankan juga pada benda yang apa nama ni, menjadikan kediaman kita ni jauh daripada rahmat Allah. Dah. Kalau budak-budak universiti, budak-budak college, patung teddy bear lah, apa lagi, patung-patung macam tu tak boleh juga tu. Masa kecil tak apa. Ya je. Gambar keluarga. Duk jangka dah ada orang tanya. Gambar keluarga setakat yang saya tahu, duk bincang dengan kawan-kawan ulama, khilaf tentang perbahasan gambar keluarga. Orang gantung dekat dinding rumah dak gambar kita satu family. Yang kata gambar keluarga ni kita ambil gambar yang kalau adik-beradik perempuan isteri apa tutup aurat lah. Yang tak tutup aurat memang tak boleh pamer langsung dah, sebab orang luar datang tengok dah. Kalau kita saja tak apa. Yang kata tutup aurat tu ada ulama tak setuju dan ada ulama membenarkan. Kalau saya sendiri, isteri saya nak letak gambar kat ruang tamu, saya pesan pada isteri, kalau saya sendirilah, saya tak sebut kepada tuan-tuan supaya ikut, tidak. Dah. Saya pesan pada isteri, gambar keluarga kenangan ni letak dalam album. Simpan bawah rak TV tu. Rindu nak tengok, buka album tengok.
Dah, nak gantung gambar tu, kalau gantung gambar kita letak dalam bilik. Dalam bilik, dalam frame kecil, dah ada almari, alat solat orang perempuan apa penuh makan tu. Letaklah satu sudut. Frame gambar masa akad nikah umpama dah. Gambar kecil. Tak perlulah nak gantung buat frame besar. Ada setengah rumah orang tu, iyalah masing-masing lah. Tapi kalau kita sendiri, kita tak cenderung macam tu. Dah, siap sayang sangat pada pasangan hidup, buat gambar pasangan hidup dia di dinding besar. Masuk pintu rumah dia, buka pintu, tengok gambar pasangan hidup dia, bini dia, ketuk laki dia. Kononnya dia nak kata betapa dia cinta dan sayang pada pasangan hidup. Cinta dan sayang pada pasangan hidup yang sebenar adalah berusaha selamatkan dia daripada mati masuk api neraka Allah. Itu sayang dan cinta yang sebenar. Tapi kuasa cinta ni hebat. Taj Mahal terbina atas dasar cinta. Masuk balik namun dia cara buat cinta malam ni. Dia cara buat cinta, pakat balik bercinta balik belaka. Baik, kemudian disebut yakni sedia yang bangsa kepada zatnya, zat Allah, dan keluar dengan sedia yang zati itu. Sedia zamani artinya dengan panjang dan lama masanya, masa sedia. Maka sedia ini sedia zamani, tidak dikehendaki pada bicaraan ini, tak masuk dalam yang kita bicara. Yang kita bicara di sini dihurai dari segi sedia zati yang merujuk kepada zat Allah dengan makna ada tidak didahulukan dengan tiada, ataupun ada Allah dengan tidak ada permulaan bagi ada. Lawan kepada sedia kala baharu. Makhluk ni semua baharu, semua ada mula belaka. Mari perbahasan ulama bincang makhluk yang pertama Tuhan buat. Saya pernah sebut dah kat sini dulu. Dah. Cuma kita ambil hak dari segi kepahaman tu, lain pada Allah ada mula belaka. Manusia dijadikan lepas daripada bumi ni ada. Dah. Nabi Adam buat tu dunia ada dah. Cuma tak turun lagi atas dunia. Duduk dalam syurga dulu. Dah. Duduk dalam syurga beberapa lama ketika takdir Allah menentukan diperdaya oleh iblis dan dihantar turun ke atas muka bumi. Bermulalah kehidupan anak cucu cicit keturunan Nabi Adam menempuh satu ujian perjuangan kehidupan sampai kepada masa yang ditentukan. Sehari dua ni kebetulan bincang tentang musuh bagi orang beriman. Pasal kalau kita tengok isu semasa, semalam orang buat debat ataupun diskusi ilmiah. Tajuk dia ekstremisme ataupun ekstremism. Mana betul dua tu? Hentam sajalah. Ekstrem tu. Satu perbincangan. Orang kata apa nama ni? Berkait yang kata keganasan ni mari daripada asal usul mengaji tauhid 3 serangkai. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma' wa sifat. Saya masa pergi kat sekolah mengaji tauhid tu juga. Masuk ngaji pondok, ngaji apa nama ni? Manhaj sifat 20. Cuma mengaji kitab Anak Kunci Syurga karangan Syekh Abdul Qadir Mandili. Hak kita guna kitab Penawar Bagi Hati tu, pengarang yang sama Syekh Abdul Qadir, bukan kitab Penawar Bagi Hati je dia karang. Banyak lagi, antaranya kitab Anak Kunci Syurga. Tapi tak mengajarlah kat sini, saya mengajar tempat lain. Dalam kitab Anak Kunci Syurga tu ada juga perbahasan tauhid juga. Orang duduk apa nama ni, duduk balah, duduk debat. Saya kira ambil sebab saya bincang tengok pada isu semasa. Dalam hadis Nabi sebut musuh bagi orang beriman ada 5. Syaitan, iblis hak menyesatkan manusia, nafsu yang senantiasa memerangi dia, orang kafir, orang munafik, sama-sama orang beriman hak duk dengki. Kata ulama, hasad dengki ni biasa dia berlaku antara orang yang sekufu. Contoh, kalau ustaz sama-sama ustaz, jarang ustaz dengki dengan orang tanah padi. Nak dengki apa dengan orang tanah padi? Biarlah dia nak tanam berapa dah. Kalau AJK sama-sama AJK duk berebut. Ada satu masjid dekat Gombor. Satu masjid dekat Gombor. Duk bergaduh pasal nazir.
Siapa nazir kunci pintu apa macam-macam cerita. Tapi saya tak panjanglah pasal medan-medan terbuka, boleh sembang lepas ada ni. Tapi nak sebut kata yang berdengki ni sama-sama ustaz sama ustaz. Kalau orang tengok yang pasal debat dah semalam bukan semalam 2 hari lepas dijadualkan debat. Orang tanya antara dua tokoh tu. Ada orang kata lebih baik batal, ada orang kata lebih baik teruskan apa itu ini. Saya pernah sebut dah, dua-dua kita tak setuju. Dan bila dia orang buat juga, yang kata sepatut panel yang sepatut hadir tak hadir, diadakan juga debat. Ulasan daripada Dr. Muhammad Asri cantik, dan ulasan tu saya setuju. Dia sebut tentang istilah ghulu dalam agama, melampau. Dia kata melampau ni, mana-mana yang melampau semua ditolak. Tak kira lah mari daripada aliran salafi yang melampau, aliran sufi ke, aliran haraki ke yang melampau. Juga dia sebut kalau dalam parti politik melampau. Melampau dengan maksud dia betul. Dah. Bila kata dia betul, kebenaran yang datang pada musuh ditolak. Pasal duduk melampau, duduk tak jadi juga dia kata. Maka poin nak sebut tuan-tuan adalah bincang tentang 5 musuh orang beriman. Salah satu yang Nabi pesan, syaitan dan iblis yang 24 jam. Ambil iblis daripada zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad, berapa ratus ribu tahun. Ratus ribu tahun macam tu, usia iblis lagi tua daripada tu. Kalau usia dia lagi tua pada tu, mendatangi setiap Nabi, setiap Rasul, memperdaya setiap manusia, jumpa orang ni begini, jumpa orang tu begini. Dengan kita agak-agak lagu mana? Adakah kita merasakan yang kita sudah cukup segala kelengkapan anggota senjata, yakin yang kita ni kalau dengan iblis tak kena pedaya, tak kena tipu oleh iblis? Dan sedangkan usia dia tua, umur dia panjang, dan dia ni kalau kata kita mati pun, takdir kata kita mati, dia tak mati lagi. Dia mati sampai dekat kiamat tu. Pasal dalam Quran dia diberi penangguhan ajal. Beberapa makhluk pernah sebut kat sini, iblis, Dajjal, Nabi Isa, Nabi Allah Khidir alaihissalam. Baik, kemudian dia sebut di sini, dan dalil atas kidam Allah Ta'ala dan tak baharu itu ialah kita fikir jikalau Tuhan tidak tentu sedianya Tuhan, nescaya tentu ia Tuhan baharu. Dan makna baharu itu barang yang ada di permulaan. Yang saya berhenti sekejap nak perbetulkan atas tu, bukan atas tu, perbetulkan di bawah ni yang kita baca ni. Dan makna baharu itu barang yang ada permulaan, tidak ada huruf dal. Huruf dal tu tak ada. Dah, jadi huruf dal tu yang depan kalimah permulaan. Kalau kita baca di permulaan lah, buang huruf dal, ataupun tuan-tuan bulatkan pada huruf dal tu. Bacaan yang betul adalah dan makna baharu itu barang yang ada permulaan bagi ada. Bukan baca dengan yang ada di permulaan. Huruf dal itu buang. Buang dia dengan kata kita membulatkan pada huruf dal itu. Kesilapan yang masa saya mengaji dengan guru saya dulu, dia suruh buang huruf dal tu, dibaca dengan bacaan yang betul. Dia kata sini, kalau kata Tuhan ni tidak sedia, mesti Tuhan baru. Dan makna kepada baharu tu disebut barang yang ada permulaan bagi ada. Ada benda tu ada mula. Mustahil Tuhan tu mula. Dan yang seterusnya tu kita sambung dalam sesi pengajian akan datang. Saya tak bawa kitab saya, pinjam kitab kat sini dan buat pembetulan pada yang kita sebut tadi. Yang bawah-bawah tu kita akan sambung dalam pengajian akan datang, istilah dur dan tasalsun. Pasal ada urusan keluarga, tak boleh nak tunggu lama. Minta maaf lah pada AJK, tak sempat nak minum sekali dah. Saya lepas sembahyang Isyak ni, saya nak terus minta diri balik. Wallahu a'lam.
Mohon maaf terkasar bahasa terlebih bicara. Dan kitab kita yang biasa kita Muniatul Musalli tu nanti akan datanglah dah. Tuan-tuan pun tak gaduh. Mana dak? Moga ada ustaz-ustaz mengajar bab solat kat sini dah. Kita sambung semula. Kalau tidak biasa kita buat lepas insya-Allah. Kalau saya tak berkesempatan semua. Bulan lepas tak kesempatan. Kita sambung semulalah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.